Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syafiq selaku wartawan Syams Channel, rangkaian rasmi TV PSS SMK Syekh Abdul Malik. Sekarang bersama saya, Saudara Aiman Nawawi, alumni Syams yang telah berjaya beroleh ijazah sekelas pertama dari United Kingdom. Saudara Aiman, boleh saudara perkenalkan diri saudara dengan lebih lanjut? Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih ke atas peluang yang diberikan ini. Nama penuh saya Muhammad Aiman bin Muhammad Nawawi, SPM 2010 di SMK Syekh Abdul Malik, dan belajar di sini selama 5 tahun daripada 2006 sampai 2010, dan seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda seni bina di Kingston University London, dan telah berjaya menamatkan pengajian dan sekarang sedang memburu pekerjaan di Malaysia. Jadi, boleh saudara Aiman ceritakan sedikit pengalaman saudara ketika berada di Syams? Pengalaman saya berada di Syam adalah pengalaman yang paling seronok, paling indah. Sebab macam orang katalah, zaman persekolahan adalah zaman yang paling best lah, selain daripada zaman universiti. Sebab zaman sekolah ni kita jumpa kawan-kawan, kita belajar sama-sama, dan saya mengambil peluang di Syekh Abdul Malik ni bukan hanya untuk fokus kepada bidang akademik semata-mata. Selain daripada fokus dalam bidang akademik, saya juga terlibat dalam bidang co-curriculum, dalam mengeksplor bidang seperti public speaking, syarahan, pidato, debat, sebab saya rasa itu adalah salah satu platform yang saya boleh mengharumkan nama sekolah dan mengeksplor apa yang ada dalam diri saya sendiri. Tapi selain daripada itu, dari segi akademik, memang kita tak boleh lupakan, kita kena fokus study, and pada masa yang sama saya rasa faktor saya boleh skor dan berjaya di sekolah ni bukan hanya belajar semata-mata. Hubungan saya dengan guru, hubungan saya dengan kawan-kawan, semua orang yang berada di sekolah ni pada masa tu membuatkan kehidupan saya di sekolah ni rasa sangat seronok, indah, dan saya rasa setiap hari masa nak pergi sekolah tu memang semangat. Dengan makanan, dengan apa semua. Jadi yang paling penting sekali saya nak tekankan di sini adalah hubungan kita dengan guru-guru semasa zaman persekolahan. Sebab kalau hubungan kita dengan guru-guru tak baik, maksudnya zaman persekolahan kita tu, kita akan rasa zaman persekolahan zaman yang teruk lah. Jadi saya dulu masa tu saya pergi, kalau ada masa saya pergi beli guru, tolong cikgu, tolong ni. Sebab saya rasa bila ada keberkatan, bila guru, mungkin ada yang suka, mungkin ada tak suka, tapi saya rasa itu cara saya selain daripada belajar fokus dalam kelas, saya mengutamakan hubungan saya dengan guru dan explore apa yang saya rasa saya boleh buat. Sebab mungkin orang lain dia berbakat dalam main bola apa semua. Jadi saya cari apa yang saya boleh buat, seperti pada masa tu dalam syarahan, dalam pidato dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa membuatkan zaman sekolah saya sangat seronok di samping kawan-kawan yang seronok lah. Jadi itu saja. Begitu indah sekali pengalaman saudara ketika berada di sini. Bagaimana pula pengalaman saudara ketika berada di United Kingdom? Boleh saudara kongsikan sedikit? Okey, semasa saya berada di United Kingdom, to be specific saya berada di London. Keadaannya begitu berbeza sekali dengan apa yang kita ada di sekolah ni. Maksud sekolah ni kita surrounding kita to say orang yang terkawal, yang mungkin dikatakan baik-baik, sebab keadaan kita berada dalam keadaan orang kata pada masa tu bi'ah Islamiah. Bila kita keluar daripada sekolah ni, especially bila kita ke luar negara yang rata-ratanya ramai Muslim, seperti di universiti saya ramai yang Muslim, tapi yang mengamalkan Islam itu tidak ramai. Jadi kita berjumpa dengan pelbagai-bagai orang, dan masa itulah kita kena bagi saya lah, you have to be strong. Maksudnya dari segi agama, dari segi jati diri, apa semua benda. Kalau kita tak strong, kita memang akan hanyut. Jadi itu pengalaman saya rasa yang pertama kena kuat. Dan yang kedua saya rasa belajar di United Kingdom ni, pengalaman ni kalau you tak have fun, tak seronok lah. So you have to have fun while studying. Jadi saya belajar sambil have fun.
pada masa tu. Jadi saya explore semua, saya travel around Europe, saya tengok apa masyarakat dunia ni, supaya kita lebih appreciate apa yang kita ada di Malaysia. And at the end of the day, pada akhir pembelajaran saya, pada penghujung pembelajaran saya dapat rasa bahawa Malaysia ni sebenarnya lagi indah daripada negara-negara lain yang saya pergi tu pada masa tu. Dan tapi banyak yang saya boleh belajar di London ni, dengan cara hidup, cara orang berkomunikasi, cara orang cakap semua, dia lebih apa kata tu, lebih baguslah daripada kita. Jadi saya tengok negara yang bukan negara Islam lebih mengamalkan Islam daripada negara kita. Contoh yang paling mudah ialah bila saya dekat sekolah ni, saya dekat uni saya tengok saya nak pergi kat pintu tu. So pintu tu ada orang lain tengah buka, saya jauh lagi. Jadi dia pun tolong pegang pintu saya ni, sampai saya kena berlari-lari dengan okay, so thank you so much ni. Maksudnya dia lebih mengamalkan nilai-nilai Islam daripada negara apa yang kita amalkan di Malaysia sendiri. Saya rasa itu adalah benda yang saya boleh belajar, di samping daripada negara dia yang indah apa semua tu lah. So saya nak bawa balik benda tu lah sebenarnya, untuk share bersama adik-adik atau kawan-kawan lah. Bagaimana pula saudara mengamalkan budaya belajar saudara ketika berada di sana untuk meneruskan kecemerlangan dalam bidang pelajaran? Okey, saya belajar ni tak susah pun sebenarnya. Saya belajar mudah je. Saya punya tips adalah to have fun masa belajar. Kena have fun. Kalau you tak suka apa yang belajar, dia tak have fun, benda tu akan jadi sangat, orang kata apa, uni life will be something yang benda yang tak best lah. So you don't want your life to be miserable. Jadi saya masa belajar saya have fun. Tapi yang paling penting sekali adalah yang saya nak share di sini, sepanjang saya belajar, sepanjang 3 tahun saya berada di sana, every day, setiap hari mak saya dan ayah saya akan call, dia akan call saya dan kita akan cakap tiap-tiap hari. So saya percaya kepada satu benda, satu proses daripada sekolah dulu, daripada bila-bila sampai bila-bila pun, iaitu keberkatan daripada orang tua dan daripada guru-guru kita. Jadi saya rasa kalau nak tanya saya ni belajar macam mana, rajin bersungguh-sungguh, saya rasa jawapan tu biasa je. Memang kita kena work hard, especially in architecture. Memang ada presentation every week, deadline semua, tak tidur, buat kerja semua. And then plus saya juga bekerja di sana, bekerja part time job, jual kebab, buat kebab, betul dia mengajar juga, betul jadi MC. Jadi untuk balance benda tu, kena jadi orang yang sangat organised dan disiplin. Maksudnya masa kita tu, kita kena ada plan, hari ni nak buat apa, dan pada masa yang sama, jangan plan apa kerja untuk kita study saja. Kita buat apa benda yang buat kita rasa suka, maksudnya nak travelling ke apa, nak pergi main ke apa semua benda, biar kita plan semua, holistic. Tapi satu benda tu lah, key dia adalah hubungan dengan ibu bapa mesti kena jaga. Sebab bagi kita, kalau orang Islam, specifically orang Islam ni, saya rasa kalau tak ada keberkatan daripada ibu bapa, you berjaya macam mana pun memang tak percaya lah. Sebab saya pernah tanya ayah saya kan, kalau kalau orang tanya macam mana belajar, tips dia nak belajar, sebab saya ni tak adalah rajin sangat, tapi sebab saya jaga hubungan dengan ibu bapa tu. Dan satu lagi, saya ni sentiasa ada benda-benda je saya enthusiastic untuk buat benda tu. Saya tak akan lemau, tak akan benda. Kalau ada orang bagi tugas ke bagi apa daripada sekolah dulu, contohnya kalau nak buat majlis ke, nak buat apa-apa ke, nak buat saya debate team ke apa, saya memang semangat untuk buat benda tu berjaya, sebab itu adalah responsibility kita. Dan salah satu lagi apa yang membuatkan saya bersemangat di UK pada masa tu adalah kerana untuk bangsa kita sendiri. Bangsa, when I say bangsa, is not just Malay, it's the whole Malaysia. Saya pergi ke sana dengan dana daripada kerajaan Malaysia. Jadi saya rasa tanggungjawab saya untuk balik ke negara kita, bawa something yang membanggakan negara dan membuktikan kepada semua orang bahawa bangsa Malaysia ni adalah bangsa yang boleh. Dan sebab tu juga saya pilih King's University, sebab tak ramai bangsa orang Malaysia di sana. Dan rata-ratanya orang daripada seluruh dunia, rakyat British pun tak ramai sangat, dia ramai daripada Europe. Jadi bila kita nak tunjukkan Malaysia ni, kita adalah sebagai ikon di sana, kita kena tunjukkan bahawa Malaysia ni bukanlah negara yang kecil yang tak ada nilai, tapi kita boleh kita boleh jadi the best among them. And mostly in my university,
yang successful adalah Asia. Sebab kita ada semangat untuk tunjukkan orang Asia ni boleh. Jadi itu saja. Semangat dia. Jadi apakah pula rancangan saudara selepas ini? Rancangan saya adalah kalau dulu saya berkorban untuk bekerja di United Kingdom, untuk di US, especially London, sebab saya rasa itu adalah tempat kita boleh buat duit banyak. Tapi bila saya semakin lama belajar, saya rasa my nation needs me. That's why I have to come back, and saya berniat untuk berkhidmat kepada bangsa kita, bangsa Malaysia. Jadi plan saya adalah sekarang ni saya tengah memohon pekerjaan di a few companies, dan sebolehnya saya nak bekerja di company yang GLC lah, Government Link Company. Dan yang sekarang ni yang saya fokus, saya punya application is Samdabi. Because Samdabi ni saya sebenarnya ada sentimental value sendiri dengan dia. Saya tersentuh dengan apa yang rancangan Tun Mahathir ketika dia 1981 pada masa tu, kita dah merdeka. Tapi dari segi ekonomi kita tak merdeka masa tu, sebab masa tu British pegang lagi kita punya aset, iaitu pada masa tu Guthrie memiliki tanah-tanah di Malaysia dari segi plantation ni sebenarnya. And Mahathir dengan sahabatnya pada situ, Ismail Abang Ipar ni pada ketika itu, dan juga someone a firm in London juga mempunyai membuat percaturan untuk mengambil balik Guthrie pada ketika itu. Dan ini mengejutkan seluruh dunia pada masa itu, kerana negara yang kecil Malaysia, kita berjaya ambil balik tanah-tanah kita, apa yang British ambil daripada kita, apa yang dia beri kemerdekaan tapi dia tak beri kita kemerdekaan dari sudut ekonomi. Masa tu Mahathir berjaya, Tun Mahathir berjaya mengambil balik benda tu. Dan saya rasa kalau saya boleh bekerja dalam company yang pengambilannya pada masa dulu permulaannya adalah sudah indah, sudah beautiful untuk bangsa kita, it will be very grateful for me. And saya rasa itulah, saya akan meneruskan pekerjaan dalam jangka masa 2 hingga ke 3 tahun, dan saya akan melanjutkan lagi pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Semoga apa yang dirancangkan saudara dapat diteruskan. Soalan terakhir, apakah harapan saudara terhadap pelajar-pelajar di Syams? Banyak sebenarnya. Banyak. Sebab sebenarnya pada masa saya dulu pun saya dah banyak harapan. Tapi ada juga yang tak tercapai. Dan saya tengok sebab sekarang ni student-student kita ni, kita ada banyak platform untuk perform, untuk bring Sheikh Abdul Malik ni, sekolah Sheikh Abdul Malik ni to another level. Jadi dengan adanya platform sekarang ni, saya berharap sebuah pelajar bolehlah mencari kelebihan masing-masing, keistimewaan masing-masing, dan explore benda tu supaya boleh buat something yang great, not only for the school but for yourself. Sebab benda ni sangat useful untuk semua pelajar bila dah keluar daripada sekolah nanti. Dan tapi satu lagi harapan saya yang paling besar adalah untuk student-student ni teruskan kecemerlangan yang telah dibina oleh abang-abang dan kakak-kakak yang dahulu. Dan saya rasa untuk kecemerlangan itu student-student pada hari ini perlulah lebihkan kepada hubungan bersama guru. Maksudnya fokus dalam belajar kita, tapi hubungan sama guru kita kena jaga, and hubungan sesama ibu bapa juga. Sebab itu adalah the key of success yang sebenar. Sebab saya tengok itu kian hilang pada pelajar-pelajar pada hari ini. Jadi saya harap pelajar bolehlah menjaga nama baik Sheikh Abdul Malik, dan juga teruskan kecemerlangan dan tradisi yang telah dilakukan oleh kakak-kakak dan abang-abang. Terima kasih kepada saudara Aiman kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian sahaja daripada saya, Amir Syafiq, selaku wartawan Syams Channel, rakan rasmi TV PSS SMK Asia Abdul Malik. The Syams Talk, the world listens.